Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak ikhlas saat menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah muslimat, kita tak ada mukadimah dah nah, sebab lambat sangatlah, masya-Allah. Allah Ta'ala lah yang mempermudahkan segala urusan kita, setiap kesibukan, setiap keperluan kita, semuanya dalam aturan Allah, dalam takdir Allah, dan ada hikmah di sebalik segala-galanya, insya-Allah. Okey, muslimat, buka muka surat 15. Kita masih dengan buku 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Saya baru dapat buku ni masa Raya Haji. Bukan senang nak dapat stok ni. Allahu Akbar. Okey, muka surat 15, kisah yang ke-6. Kisah yang ke-6, kisah menarik yang ke-6, tajuk dia Kubur Berapi. Sebelum tu kita baca dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Ali Imran ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah, bakhil itu pada hari kiamat kelak, dan bagi Allah, jualah hak milik segala warisan ataupun isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Jadi ada kisah di sebalik ayat ini. Muslimat, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Yusuf Al-Qadhbani bercerita bahawa beliau dan sekumpulan tabi'in, bila tabi'in ni kita tahulah mula dengan sahabat. Lepas zaman sahabat mai zaman tabi'in. Lepas zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itu maksud kata tabi'in ni selepas kurun sahabat. Jadi yang kisah ni berlaku pada zaman tabi'in. Selepas kurun sahabat mai kurun tabi'in. Okey. Kemudian mereka ni sekumpulan tabi'in pergi menziarahi Abu Sufyan radhiyallahu an. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan, bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ummu Habibah yang berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan adalah sahabat lah, zaman sahabat. Maksud kata tabi'in dengan sahabat ni dekat tak? Dekat. Yang kata sahabat ni yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Ada juga yang hidup sezaman tak masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, takkan nak kata sahabat, kan? Jadi yang duduk sezaman, yang Islam itu adalah sahabat. Okey. Kemudian
Setelah mana mereka ni masuk dan duduk bersembang-sembang, tanya khabar dan sebagainya dengan Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan pun cerita, ni dekat jiran rumah saya ni, lebih kurang macam tu lah kan. Saya cerita ayat mafhum. Dekat jiran saya ni ada seorang saudara yang mana saudaranya baru meninggal dunia. Jom kita pergi ziarah. Kalau kita nak ziarah ni, orang kata sesama Islam. Kalau kita pergi ziarah, bolehlah kita ucapkan takziah. Ziarah untuk orang mati ni tak payah tunggu jemputan. Jangan kata dia tak jemput kita pun untuk ziarah dia, tak. Orang mati tak perlu jemputan. Dengar saja mati, sakit, pergi. Tapi kalau kenduri, jangan pandai-pandai nak pergi. Dia tak jemput, jangan reka nak pergi. Jangan usaha nak pergi. Tapi kalau dia jemput, wajib pergi kalau tidak ada keuzuran. Ataupun kalau tidak ada kemaksiatan dalam majlis tersebut. Kalau ada maksiat, kita ada alasan dah, tak payah pergi. Kalau ada keuzuran, sakit, tak apa, tak payah pergi. Saya bisa pengalaman. Pergi kenduri, bawa anak-anak kecil lagi masa tu. Orang tengok naik Satria. Bukan main, anak masa tu 6 orang. Bayangkan naik Satria. Orang yang naik motor pun terkejut tengok kami. Macam itulah zaman tu. Sekarang dah tak ada dah, anak besar-besar dah. Bawa lah anak ni, anak pinak ni sakan. Kemudian sampai ke satu majlis kenduri tu, ada 2 rupanya. Kami dah terkonfuse dah. Berhenti kat pinggir jalan, anak-anak ni tak cakap banyak, dah tambah dengan sepupu lagi. Naik Satria, bayangkan. Turun budak-budak ni penyanyi menonong pergi tu. Turun rumah kenduri, tempat pertama dia pergi, tempat tong air. Maklumlah tercari-cari sampai tengah hari kan. Lapar budak-budak. Terus ambil cawan, kita ni baru turun nak tanya tuan rumah ni ke tuan rumah yang sebenar. Anak-anak terus pergi ambil air dan sebagainya, siap dengan minum. Yang kita pergi jumpa tuan rumah ni, saya nak tanya, ni tuan ni ke? Dia tak, taklah, tuan yang sebelah tu kendurinya. Masya Allah. Mintalah izin. Ini minta maaf nak, anak-anak dah minum dah ni. Kalau kita pergi minum makan tanpa minta izin, berdosa kita. Kena minta izin dulu tuan rumah. Kalau tuan rumah kata, tak apa minum, tak apa silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi halal lah kalau kita buat diam-diam, buat sengap-sengap tu, dosa kita. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Lepas tu balik cerita dekat anak. Kita pergi mana sekalipun kena pastikan dulu. Jangan memandai-mandai, budak-budak terkulat-kulat lah tengok kita. Budak-budak mana nak faham apa kan. Itu. Orang sakit, orang mati, pergi tengok tanpa tunggu jemputan. Kemudian kami pun bangun bersama-sama dengan Abu Sufyan. Kata para tabi'in, mereka menuju ke rumah jiran tersebut. Kemudian kami dapati lelaki itu sangat sedih dan banyak menangis. Lelaki yang kehilangan saudara dia tu sedih. Laki tu, bukan perempuan. Kalau perempuan ni kita tahulah tangki emosi dia penuh. Banyak kan? Ni lelaki, kenapa sedih sangat ni? Yang meninggal tu saudara dia, bukan isteri dia. Kalau isteri dia memanglah setakat 2 minggu tu, of course lah. Lepas tu wallahualam lah. Okey. Kami mengucapkan takziah kepadanya dan cuba menghiburkan hatinya. Tetapi malang orang tu tak mahu menerima takziah dan hatinya tak dapat dihiburkan. Dia tetap sedih. Maksud kata kalau kita cakap pun, kalau setengah orang perempuan kan, kalau kita kata sabar. Boleh nak sabar, tak duduk tempat aku. Orang Kedah lah kata macam tu kan. Macam itulah keadaan dia. Lalu kami pun berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahawa kematian ini adalah satu jalan yang mesti dilalui oleh semua orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak ada siapa. Maksudnya semua orang tu bukan setakat semua orang, semua makhluk. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang melata, yang ada di bawah lautan, semuanya akan mati. Tak ada siapa terkecuali. Okey. Kemudian kata lelaki itu, aku memang mengetahui perkara itu. Aku fahamlah, aku tahu dah semua tu. Bukan aku tak tahu, aku tahu. Tetapi aku menangis ini kerana saudara aku yang meninggal itu sentiasa disiksa pagi dan petang. Tahu pula dia no.
saudara dia kena siksa pagi dan petang tu. Bukan menangis sebab apa-apa, bukan menangis sebab rindu, bukan menangis sebab kenangkan masa hidup dengan dia, tak, tetapi menangis kerana apa? Mengenangkan saudaranya yang sentiasa disiksa pagi dan petang. Allahu Akbar. Kenapa tu agaknya muslimat? Maka kami terkejut dengan jawapan itu, lalu kami berkata itu satu perkara ghaib. Memang perkara ghaib. Orang siksa kubur ni bukan semua orang boleh tahu. Dia nak tahu siksa kubur tu, dia masuk dulu dalam kubur tu. Dia kena mati dulu, baru dia tahu siksa kubur tu berlaku ke tak. Yang boleh kita buat apakah dia? Adalah dengan beriman dengan perkara ghaib. Itu je. Percaya adanya siksa kubur. Bayangkan Saidina Osman bila duduk dekat kubur, Saidina Osman ni akan menangis sampai basah janggut ni. Basah janggut Saidina Osman. Padahal Saidina Osman ni masya-Allah tabarakallah, di antara sahabat baginda yang sangat disegani baginda. Sahabat yang banyak kelebihan. Sahabat yang hanya solat waktu malam, solat witir 1 rakaat sahaja. Tak pernah. Tahajud pun tak pernah. Witir 1 rakaat, tapi 30 juzuk dia cover 1 rakaat tu. Kita 30 juzuk sehari, yang tak solat pun, yang tak perlu solat pun belum tentu Nabi kan. Allahu Akbar. Tu pun menangis. Duduk dekat kubur menangis sampai sahabat tanya, "Ya, wahai Osman, wahai Saidina Osman, kalau cerita dekat kamu bab syurga dengan neraka, kamu tak menangis sampai terang ni. Tetapi kalau cerita, kalau bab kubur, kamu menangis sampai basah janggut kamu." Kata Saidina Osman, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, saya sebut mafhumnya. Apabila tempat pertama kita, yakni kubur itu, apabila mudah, maka akan mudahlah pada yang akan datang. Apabila tempat persinggahan pertama kita susah, maka akan lebih susah pada masa yang akan datang. Yang tempat persinggahan barzakh tu pun dah susah dah. Tu penantian kita tu, ya, di antara dunia dan akhirat. Kalau masa duduk dekat RNR tu menghadapi kesusahan, maka yang selepas tu lagi-lagi dahsyat lah. Hari mahsyarnya lagi, yaumul hisabnya lagi, kemudian titian siratnya lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang menggerunkan hati Saidina Osman. Jadi apa yang berlaku kepada saudara lelaki ni, kita tengok pada seterusnya. Kami terkejut dengan jawapannya, lalu kami berkata itu perkara ghaib. Adakah Allah memberitahu kepadamu perkara ghaib itu? Maka lelaki itu berkata, tidak. Aku tak diberitahu oleh Allah tentang perkara ghaib. Aku tidak mengetahui perkara ghaib. Kemudian lelaki itu bercerita pengalaman ngeri yang dialami peristiwa bersama dengan saudaranya. Allah Ta'ala tak ilhamkan apa-apa pun. Tak mimpikan lelaki itu tadi nampak saudaranya disiksa dan sebagainya, tak mimpikan dan sebagainya. Maka lelaki itu pun bercerita, aku ketika mana saudara ni dihantar ke kubur, orang lain semua pakat balik dah, aku masih duduk di situ. Kita ni muslimat, kalau kita hantar mayat, hantar jenazah di kuburan, Rasulullah minta kita doakan kepada jenazah tersebut. Allahumma thabbit, ya Allah, tetapkanlah hatinya, tetapkanlah dirinya untuk menjawab segala persoalan mungkar dan nakir. Itu kita doa. Rasulullah minta kita doa kepada jenazah tadi sebelum kita tinggal. Jangan tinggal menonong je. Sebab apa? Berat nak jawab soalan mungkar dan nakir. Jawapannya tu bukan pada hafalan, tetapi pada amalan. Amalan tu bukan masa dalam kubur, amalan tu masa di atas dunia. Itu yang akan jadi jawapan semasa kita berada di dalam kubur. Bila malaikat tanya, orang semua balik,
mayat tadi akan dibangunkan. Maka malaikat tanya, "Madza taqul hadzal rajul?" Apa kamu nak kata tentang lelaki ini? Dia hadirkan satu image kepada kita. Tak kenal lelaki itu, memang kita tak pernah kenal dia. Tetapi kalau kita banyak berselawat, kita menyintai sunnahnya, kita mengikuti segala suruhan syariat yang dibawa olehnya, kita ikut dengan cinta dan kasih sayang, lalu rindu, maka insya-Allah walaupun kita tak pernah kenal dengan susuk tubuh tersebut, kita akan mudah menjawab. Kita tengok-tengok sahaja, masya-Allah, apa jawapan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jawapan kita kepada lelaki tersebut, bahawasanya ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasulullah minta sangat-sangat untuk kita, sarankan untuk kita berdoa bagi si mati agar dia boleh jawab apabila ditanya oleh Munkar dan Nakir. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian semua orang telah pun beredar meninggalkan kawasan perkuburan. Tiba-tiba aku terdengar suara jeritan dari dalam kuburnya. Masya-Allah, tabarakallah. Pada saat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala sengaja. Kebiasaannya manusia tak dengar. Manusia tak dengar, makhluk-makhluk yang berakal, jin dan manusia ni tak dengar suara jeritan macam mana pun di dalam kubur. Namun kalau sampai terdengar itu adalah perkara yang mungkin daripada Allah, yang harus Allah Ta'ala bagi kita dengar. Itu serah pada Allah. Allah Ta'ala berkuasa tak buat benda macam tu? Berkuasa. Kita pula jangan kata mustahil. Benda tu harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dia mendengar dengan jelas. Yang selalu dengarnya adalah biasanya binatang-binatang, ayam, anjing, semualah binatang-binatang mendengar yang ada di persekitaran kubur tersebut. Kemudian saudaraku menjerit-jerit dengan kesakitan yang dialaminya. Mereka yang telah meninggalkan aku keseorangan di sini, alangkah pedihnya. Dia kata apa? Masa sakit tu dia kata apa? Mereka telah meninggalkan aku keseorangan di sini. Alangkah pedihnya siksaan ini, sedangkan dahulu aku ni berpuasa, aku ni menunaikan solat. Maka dengan asbab dia mendengar jeritan daripada saudaranya, itulah yang menyebabkan dia menangis. Lalu tak tahan ni saudara, kakak kita ke, adik kita ke, abang kita ke, dengar suara tersebut, atas sebab sayangnya maka digalinya kuburan tadi ni. Digali sungguh-sungguh. Sampailah atas asbab keinginannya untuk melihat apa yang berlaku di dalam kubur tersebut. Sampai meronta-ronta, menangis-nangis dengar suara daripada kubur. Kemudian tiba-tiba aku dapati kuburnya dipenuhi api. Ini bukan cerita tanah kubur lah muslimat. Tapi memang betul lah cerita kubur lah. Tanah kubur jugalah. Tapi ini realiti berlaku pada zaman tabi'in. Aku melihat, aku dapati kuburnya dipenuhi dengan api. Tengkoraknya terbelenggu, tengkuknya terbelenggu. Maksudnya dibelenggu dengan satu kalung daripada api. Wal'ayazubillah. Dia belenggu dari kalung daripada api. Sedangkan dia adalah orang yang solat. Dia adalah orang yang puasa muslimat. Ada pula orang kata, kalau macam tu no, orang solat pun kena siksa. Kan? Buat apa kita nak solat? Kita pun jawab, yang solat pun belum pasti masuk syurga, apatah lagi yang tak solat. Yang solat pun tak pasti lagi. Betul tak? Yang tak solat tak tahu. Jadi untuk kita fikir-fikirkan. Aku rasa simpati kepadanya dan cuba menolongnya. Lalu aku menghulurkan tangan untuk merungkai belenggu tersebut. Namun tidak berjaya. Bahkan api menyambar tangan dan jariku.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Lalu aku menimbunkan semula tanah dan terus pulang ke rumah. Inilah sebabnya aku menangis dan bersedih hari ini. Tak berhenti-henti tangisan dia. Sebab dia dah tahu dah. Memang itulah yang dihadapi oleh saudaranya saban hari. Maka lelaki tadi itu dia sambil cerita sambil ditunjuk tangan dia. Bukti dia. Tangannya dah jadi hitam disebabkan usaha dia nak tolong saudaranya tadi. Kemudian kami bertanya dosa apakah yang dilakukan oleh si mati semasa di dunia. Apa dosa dia? Maka beliau berkata dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Dia tidak mengeluarkan zakat hartanya sedangkan dia memiliki. Allahu Akbar. Maka kami berkata siksaan itu membenarkan firman Allah dengan surah Ali Imran ayat 180 yang kita baca tadi muslimat, iaitu kebakhilan akan membelenggu tengkok si bakhil di akhirat nanti. Makna kata ayat Al-Quran ini tepat, berbetulan dengan kisah yang berlaku pada zaman tabi'in. Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar, amat menakutkan. Lalu muslimat, apa yang kita nak tengok daripada keadaan beberapa tafsir tentang ayat 180 tadi. Yang mana ayat ini asbabun nuzulnya, kebanyakan mufassirin mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan orang yang bakhil dengan harta kekayaannya yang enggan membayar zakat. Ada zakat tapi tak mau bayar. Selepas mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Perkara pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi orang yang tidak mahu membayar zakat. Sebab apa tu muslimat? Sebab ayat zakat ini turun bersamaan dengan ayat memerintahkan untuk solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa ita'uz zakah. Dia juga kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah. Ada ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Maksud kata level dia sama tak? Peri penting dia sama tak? Aulawiyat dia sama tak? Keutamaan dia sama. Cuma berbeza di segi pelaksanaan dia. Solat setiap hari wajib kena buat. Zakat tunggu mampu. Tunggu haul dan nisab. Mampu dah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, haul dan nisab. Tunggu sampai pada takahnya. Contohlah kalau sekarang, kalau zakat Selangor berapa? Simpanan, duit simpanan. Tak kira mah lagi tu. Mah lagi orang perempuan banyak. Yang 99, 916. Yang lebih bawah pada tu tak main lah kan. Jadi tu kalau kita kata anggaran, kalau dulu 13,000, kalau sekarang dah naik sikit lah 18,000 ke atas. Itu zakat. Betul Kak Salwa. Sebab Kak Salwa tengok ni, maksudnya orang yang membayar zakat ni, yang dekat depan ni tak keluar lagi, tak biasa lagi. Nak kena tanya juga, tapi bercita-cita untuk menjadi pembayar zakat. Jangan bimbang. Ada setengah orang kata, Ustazah, emas yang saya ada ni, ya Allah, macam mana ni nak jadikan, kalau saya tak pakai ni nak kena keluarkan zakat. Emas kan tak boleh simpan. Kalau simpan 80 gram kena keluarkan zakat dah. Tak pakai-pakai. Tapi kalau pakai, ikut kadar di setempat. Kalau di Selangor sehingga 800 gram. Banyak tu. Itu kalau kita pakai. Kalau kita tak pakai, 80 gram kena keluarkan zakat. Tu nak mengelak tak nak keluarkan zakat. Jadilah orang yang bercita-cita menjadi seorang yang pembayar zakat.
Masya Allah, tabarakallah. Jangan jadi seorang yang pengelak daripada zakat. Itu kita tak mau. Sebab dia punya tuntutan, perintahnya berlaku sama dengan level solat. Dan dia merupakan rukun Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Okey, kata mufassirin mengatakan bahawasanya ayat ini turun kepada orang yang bakhil dalam mengeluarkan harta kekayaan dan enggan membayar zakat. Ada setengah golongan mufassirin mengatakan ayat ini dinuzulkan mengenai padri-padri Yahudi yang bakhil dengan ilmunya. Mereka menyembunyikan ilmu tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenabiannya. Tapi yang lebih tepatnya ditujukan kepada orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat. Okey. Jadi ada sampai satu ketika dalam masa zaman Rasulullah SAW, zaman kita kata satu zaman di mana keadaan bila berlaku peperangan akan menjejaskan harta benda. Kekurangan orang yang miskin akan lebih miskinlah. Orang yang kaya mungkin dia akan teruskan dengan kekayaan dia sebab 7 keturunan pun makan tak habis. Orang Malaysia ni kaya dengan usaha, betul tak? Kaya dengan keturunan. Kalau di Arab saya percayalah kaya dengan keturunan. Sampai mati pun rezeki dia tu Allah Ta'ala memang bagi kelebihan kepada mereka tu lebih tinggi berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu kehebatan negara Arab. Okey. Kemudian pada waktu ini para hartawan, para pemberi zakat, orang yang memiliki kelebihan pemberian nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala beri melaluinya sebagai saluran saja sebenarnya. Harta ni amanah. Amanah muslimat, bukan untuk kita seorang je. Tapi bila kita lah jadi penyalurnya, maka kita kena beramanah dengan harta tersebut. Allah Ta'ala nak tengok je. Allah Ta'ala tahu kita tu macam mana, tapi Allah Ta'ala nak tengok mana dia hamba-hamba yang betul-betul memegang amanah Allah. Sampai satu ketika amanah tu tak dijalankan, Allah Ta'ala boleh tarik balik pun. Allah Ta'ala boleh ambil balik. Kemudian diseru kepada para hartawan ini, apakah yang bakal diperolehi oleh orang-orang yang mana bila diseru untuk mengeluarkan zakat, jika mereka tidak keluarkan zakat, apa akan berlaku kepada mereka? Apa akan berlaku, ataupun kita kata sama ada kerugian ataupun keuntungan, benefit kepada orang-orang yang bakhil ni nak keluarkan zakat. Hasil daripada harta kekayaan yang dikumpulkan oleh mereka. Ada satu tempat, ada satu kisah ni benar. Ada seorang kaya, orang kaya kampung ni, orang kaya kampung kaya lagi daripada orang kaya bandar. Sebab dia punya aset dia banyak. Kita ni ada duit je, aset tu hampir, kan? Jadi orang kaya kampung dia ada tanah, dia ada sawah, dia ada rumah sewa, semua banyaklah. Tapi dia di antara orang yang paling kedekut. Nak cerita kedekut dia tu bukan setakat dekat orang, dekat diri dia pun dia kedekut. Sayang nak keluarkan duit untuk diri dia. Setengah orang tu paling tidak kedekut dekat orang, dekat diri dia belanja membazir, betul tak? Kita jumpa macam tu. Yang ni tak, dekat diri dia sendiri pun memang tangkai jering betul lah. Satu ketika sampai nak pergi haji pun tak nak. Dia punya alasan nak pergi haji sebab selagi rasa tak aman, dia kata takut. Wallahu alam lah alasan dia tu. Kemudian tanah dia nak dibeli oleh pemaju, kan? Nak beli samalah dengan tanah-tanah yang lain. Yang lain tu dah declare, dah jual dah semua. Tinggallah tanah dia. Dia tak nak jual sampailah dia mati. Tanah dia yang besar tu akhirnya jadi kecil. Itu di antara bukti yang kita nampak lah. Okey. Tak apa soal jual tu, dia tak nak jual ikut suka, tapi memang dia punya sejarah dia macam tu. Akhirnya bila dia mati, sesin pun dia tak sempat gunakan untuk dia pun. Jadi duit tu jadi kat mana? Itulah bentuk kerugian yang kita nak cerita. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjuk dah kerugian dia. Dia tak dapat nak manfaatkan langsung. Orang yang bakhil ni penyakit dia yang tu.
Pagi-pagi pula, setiap pagi malaikat akan doa kepada orang yang sedekah dengan orang yang bakhil. Ada dua doa. Bila dia sedekah, malaikat kata, ya Allah, tambahkan tambahkan rezeki bagi orang yang bersedekah pada hari ini. Sebab sedekah tak pernah lagi lah kita jumpa dalam sejarah dunia sekalipun, tak pernah kita jumpa orang yang sedekah, orang yang derma, orang yang donate, orang yang apa lagi, infak, orang yang apa lagi, semualah yang ada kaitan-kaitan yang macam tu. Tak pernah lagi kita jumpa orang tu papa ke dana. Tak pernah lagi. Ada tak dicatatkan dalam fakta? Tak pernah jumpa lagi. Cuma kaedah dia kena cantik lah muslimat. Dia ada kita kata kena ada list, yang kita kena list cara nak sedekah kita tu biar cerdik sikit. Jangan sampai bila kita sedekah sampai keperluan kita pun terabai. Itu kena cantik sikit cara nak sedekah. Silap faham tentang sedekah teruk jugalah kita. Lepas tu last kali salahkan Allah. Ada seorang kerani, bila ada seorang ustaz tu kata, jom kita sedekah untuk ni apa semua, kamu bagi sebanyak ni kamu akan dapat balik. Akhirnya dia pun bagi. Sedekah semua hasil gaji dia, 3,000 dia bagi. Keperluan dia ada dalam tu, medical dia pun ada dalam tu, semua ada dalam tu. Akhirnya dia tunggu sebulan, tak main-main juga, tak dapat juga. Dia salahkan takdir Allah. Sebab tak faham dalam konsep sedekah, tak faham. Okey. Kembali kepada orang yang bakhil. Kemudian, apa faedahnya pula pada hari kiamat? Adakah mereka ini akan memperolehi faedahnya? Maka pada hari itu harta yang dikumpulkan melalui sumber, sama ada sumber yang haram. Sebab apa haram? Asalnya halal. Ada lebihan patut disedekahkan. Penyucian, kalau kita tengok di segi bahasa, zakat tu maksudnya penyucian. Suci harta kita tak nak kalau harta kita bercampur dengan harta yang haram. Bila tak disuci, bercampur dengan harta kita, maka akan jadi haram. Muslimat, kalau sekadar 18,000 kali dengan 2.5, agak-agak kita boleh dapat berapa sikit je kan, untuk sedekah sikit je. Itu ustazah kacang je ustazah. Boleh je nak sedekah, kalau sekat 18,000 saya boleh bagi takat 300-400 tu, kacang je ustazah. Tapi kalau kita dapat 1 juta, tolong kali Isat dengan 25, jadi gimana? Sekitar 25,000, betul? Boleh beli sebiji kancil. Boleh baiki backyard kita kat rumah. Boleh buat posh kita kat depan. Agak-agak berkira-kira tak masa tu. Allah, 25,000 ni nak bagi ke orang ni. Kalau setakat 18,000 tu kacang je kita nak bagi. Tapi kalau sampai 1 juta, kena bahagikan 2.5, kita akan dapat dengan kadar 25 juta. Itulah yang boleh menyebabkan orang-orang ini menjadi bakhil. Dia diberi harta yang banyak, dia dikurniakan dengan harta yang melimpah ruah, tapi tiba-tiba bila dia nak keluarkan, nak cuci penyucian harta dalam 25,000 tu, dia anggap yang tu juga hak milik dia. Di dunia ni macam-macam. Kalau tak bagi zakat, banyak Allah Ta'ala tunjuk. Kalau dia orang yang bersawah, padi tak menjadi, padi kena landa angin, padi kena hujan lebat, tumbang dan sebagainya. Itu bagi orang-orang kampung kita cerita yang ada aset macam tu. Kita yang ada duit ni macam mana? Tak aman juga muslimat. Dengan kena rompaknya, dengan sakitnya, dengan rumah, macam-macam lah benda-benda yang tak aman yang Allah Ta'ala tunjuk dekat dia. Sebab apa? Dia tidak mengeluarkan zakat. Apatah lagi kalau di akhirat sana, sebagaimana yang dijanjikan dengan ayat tadi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Apakah orang-orang yang bakhil ini akan memperoleh faedah daripada kekayaan mereka? Mereka tidak akan mendapat sebarang faedah. Kerana usia hidup kita di dunia ini sangat singkat muslimat. Berbanding dengan usia kita di alam barzakh. Sangat singkat. Boleh jadi kita di sini 60 tahun. Itu 70 tahun tu bonus. 60 tahun tu kalau orang Kelantan kata bola, dia buat maksiat tinggal lah. 40 tahun pun dah kena ke arah
ke arah akhirat dah. Orang perempuan memang 40 tahun dia kurang dah sikit. Yang kata beg tangan, yang kata cadar password, pinggan-pinggan mangkuk. Kalau boleh dia nak bagilah semua kat anak-anak dia kan, kat kawan-kawan dia, tengok apa dia ustazah dia yang kurang duk mengajak Quran dekat dia kan. Dia tengok ustazah ni okey dia bagi. Dia umur 40 tahun dah. Kalau umur 20 tahun malam sikit lah ustazah usaha sendirilah, lebih kurang macam itulah kan. Okey. Tu bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki pula umur 40 tahun tu dia permulaan pemuda dia tu. Syabab dia tu hati-hati ya. Tak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan dia ke arah akhirat. Tapi 40 tahun dia akan dapat. Orang lelaki 40 tahun tu itu maskulin dia mula terbina. Tu disebut syabab di situ. Terbina di situ. Jadi orang perempuan janganlah warak sangat waktu 40 tahun. Kalau dalam rumah tangga dengan suami lain sikit. Di luar tu memang kena betul-betul dengan akhirat insya-Allah. Ya. Sebab permulaan kita kena akul jugalah tu hormon ya, fakta sains menceritakan begitu. Orang perempuan dia punya tangkis emosi dia masa tu masya-Allah tabarakallah. Kalau terhala kepada agama, Allahu akbar. Dia yang paling banyak dalam dewan mengaji ni. Nah kan sebab emosi dia untuk agama. Allahu akbar. Kemudian mereka yang bakhil daripada berbuat kebajikan dengan hartanya tidak mempunyai alasan yang wajar bagi kebakhilannya. Kerana apa? Allah mengetahui segala-segala yang lahir dan yang tersembunyi. Allah Ta'ala maha mengetahui, tak usah buat alasan lah dengan harta yang dimiliki olehnya. Muslimat, bakhil itu satu sifat yang paling keji. Sebab apa? Kerana kebakhilan itu masyarakat boleh diancam dengan malapetaka. Allah Ta'ala bagi bukan semua kaya. Dalam satu penduduk Malaysia ni ada berapa kita semua? Ada berapa juta? 32 ke 26? 32 juta. Sikit tak? Sikit je. Tapi daripada 32 juta tu kita akan tengok. Kan kita selalu tengok kalau dalam Google ke apa, fakta dia. Siapa yang paling terkaya di Malaysia? Dalam banyak kekayaan tu, okay, contoh bukan non-Muslim ada juga ramai kan. Dalam orang Muslim di situ ada berapa orang tak ramai. Okey, satu selepas. Lepas tu yang kaya secara tersembunyi pun ada. Yang tak disenaraikan lah. Dalam kebanyakan semua tu yang kita kalau kita bahagi, asnaf tu lebih ramai daripada orang yang kaya. Sedangkan duit daripada orang yang kaya ni boleh menampung asnaf-asnaf yang ada. Itu Allah Ta'ala bagi nikmat tu. Di situlah kita teruji. Asbab kebakhilan tersebut akan jadi malapetaka kepada asnaf-asnaf ni. Itu timbulnya orang-orang yang boleh mencuri. Orang-orang yang kita kata melakukan perkara-perkara, contohlah ada seorang wanita, dia mengambil alasan bagaimana dia boleh jadi pelacur sebab nak menyara hidup dia. Mana ada orang-orang yang pemberi zakat ni? Mana dia? Yang boleh menampung kehidupan dia sampai dia meninggalkan maksiat dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab dia jahil memang dia cakap macam tu lah. Saya nak tampung, saya tak ada kerja lain. Saya tak ada apa kemampuan lain yang boleh saya buat. Saya ada kelebihan di segi apa? Di segi kecantikan yang saya ada. Lalu saya gunakanlah dengan kejahilan dia. Mana dia pergi orang-orang kaya yang macam ni, yang boleh mengeluarkan zakat, yang boleh menyelamatkan dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Itu sebab salah satu malapetaka bagi umat apabila adanya manusia-manusia yang kaya ni, dia tahan harta dia. Dia bakhil dengan harta dia. Setiap pagi kalau dia tak bersedekah, zakat tu satu hal. Kalau dia tak bersedekah, maka malaikat akan doa, ya Allah, tahanlah harta benda ataupun kekayaan ataupun kemewahan ataupun apa saja daripada harta benda dia kerana dia adalah orang yang bakhil. Tahan, maksudnya hilangkan keberkatan. Kalau dia kaya pun tak menjadi apa dengan kekayaan tersebut. Saya ada pergi satu tempat di Melaka, ada seorang businessman. Dia bisnes air apa, coconut shake. Saya jumpa dia, mula-mula masuk tu ada seorang pakcik tu tengah sapu sampah.
Lepas tu kita pun nak hulurkan sedekah. Dia kata, tak ada, bukan, saya tak patut terima sedekah pun. Tengah sapu sampah, rupanya dialah owner dekat situ. Pakai macam, kita tengok macam orang bandaran tu, warna dia punya baju dia tu macam baju seragam bandaran, bukan main. Kita pun nak sedekah lah. Dia kata, tak, saya owner kat sini. Masa itulah terdetik hati saya, macam mana nak tanya dia. Apa yang boleh jadikan manfaat dalam penceritaan dia, kisah kejayaan perniagaan dia. Maka dia kata, satu benda yang saya paling pegang semenjak saya berjaya ni, orang lain mengeluarkan zakat cukup haul dan nisab. Kita tak masuklah dalam bab al-malul mustafad kan, harta yang kita dapat daripada gaji kita kan, pendapatan kita. Kita cerita yang dalam mazhab Syafi'i secara totok lah, cukup haul dan nisab. Tapi pak cik ini dia kata apa? Ustazah, saya akan bayar zakat hari ini, setiap hari saya akan bayar zakat. Setiap kali saya dapat duit keuntungan pada hari ini, saya akan keluarkan terus. Saya akan pergi bayar di office, di tempat pejabat agama di sana. Itu yang dia jaga. Yang pertama, dia takut, dia kata. Sebab apa? Satu lagi, kalau kita tengok, kalau kita keluarkan terus hari ini, dengan pendapatan kita hari ini, kita tak rasa teragak-agak. Tapi kalau dah banyak, macam saya kata tadi, kalau setakat 18,000 tu kacang je. Tapi kalau dah sampai 1 juta, nak kena keluar sampai 2.5, dengan angka 25,000 tu agak-agak macam mana? Kalau kita nak tunggu haul dia kan, nisab dah sampai dah, kalau nak tunggu haul dia, teragak-agak. Kita ni manusia ni, bukan malaikat ni. Allah Ta'ala bekalkan pada manusia ni taqwa dan nafsu. Masa nafsu, iman kita pula yazid wa yanqus, sekejap naik dan sekejap turun. Sampai satu masa tengok 25,000 tu, Allahu Akbar. Jadi itu kunci dia kata. Dia kena juga keluarkan setiap hari. Dan dia kebajikan kepada pekerja dia, kalau pekerja dia ada 20 orang, ada 80 orang, contoh, kebajikan kepada pekerja dia, makan pagi, makan tengah hari dan makan sebelum pulang, wajib makan. Masya Allah, tabarakallah. Dimasak oleh umaknya setiap hari pada usia 80 tahun. Bayangkan untuk 80 orang, kita 5 orang nak main rumah kita pun, saya tak tidur lah malam, tak tahu apa nak masak. Sementara pula bukan kita ni orang yang pandai masak, cakap je pandai, makan pandai, insya-Allah. Jadi macam tu. Allahu Akbar, kurniaan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita boleh manage harta sebaik tu, jangan risau, tak akan ada kerugiannya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyeru semua sahabat, siapa nak infak untuk peperangan ini? Orang pertama yang angkat tangan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi seluruh harta benda dia, tak tinggal walaupun sedikit. Kalau kita nak buat kerja macam tu, kena iman macam Sayyidina Abu Bakar lah. Jangan jadi macam saya cerita Kerani tadi tu. Bila dia bagi semua, dia duduk tunggu. Dia duduk tunggu pula, apa nak bagi dekat aku ni? Akhirnya menyalahkan Allah. Kalau makam kita, sampai dekat makam Sayyidina Abu Bakar, tak apa, bagi seluruh. Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk kamu? Aku tinggal Allah dan Rasul. Sayyidina Umar bagi sebahagian. At least kita jumpa di situ sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk memberi, bersedekah dan sebagainya. Apatah lagi orang yang ada zakat untuk dikeluarkan. Allahu Akbar. Okey. Kemudian ayat yang kita baca tadi ni mengingatkan bakhil bukan satu sifat yang baik, malah kerana bakhil semua masyarakat akan diancam dengan malapetaka. Sebab apa? Maksud bakhil di sini tidak membayar zakat dan enggan menghulurkan sedekah kepada fakir miskin sehingga menyebabkan mereka ini hidup merana. Hidup merana di atas kebakhilan orang-orang yang tidak mahu membayar zakat dan bersedekah. Bakhil mendatangkan mudarat di dunia dan di akhirat.
Di dunia harta yang kita terdedah kepada kerugian, sementara di akhirat pula disebut dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan yakunu kanzun ahadikum yaumal qiyamah syuja'an aqra. Simpanan yang tidak dikeluarkan zakat akan menjadi ular besar yang membelit kamu pada hari kiamat nanti. Bayangkan puasa, solat tapi duk tanggung satu benda tu saja disebabkan menahan harta yang wajib dizakatkan. Kemudian pemilik sebenar harta kekayaan yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang memiliki semua harta benda yang kita ada hari ini. Sampai masa Allah Taala nak tarik, Allah Taala boleh tarik. Orang ni tak amanah dengan apa yang aku berikan kepadanya, nikmat. Jadi nikmat tu jadi apa kepada dia? Istidraj. Duk sangka, kadang-kadang kita duk baca kan, oh, kekayaan itu tanda kemuliaan, kemiskinan itu tanda kehinaan. Rupa-rupanya itu adalah pandangan orang-orang kafir. Orang kafir dia melihat kekayaan itu tanda mereka dimuliakan. Itu sebab mereka mempersendakan umat Islam pada zaman Nabi, ketika mana umat Islam yang ikut masa awal permulaan Islam adalah tergolong daripada golongan orang miskin, hamba-hamba, orang yang dhaif, bukan orang yang kaya-kaya pun. Lalu mereka mempersendakan lambang kehinaan. Tengok tu pengikut Muhammad bukannya orang hebat pun, bukan special pun. Sampai satu ketika Saidina Hamzah masuk Islam, sampai satu ketika Saidina Umar masuk Islam, barulah mereka ini rasa agak tercabar. Sebelum ni mereka memperlekehkan keislaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infakkanlah sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala jadikan kamu sebagai wakil pemegang amanah. So jangan duk perasan kata tu milik kita. Semua tu kita ni mewakilkan sahaja. Harta benda tu semua adalah milik Allah. Sampai satu ketika kita akan kehilangan segala-galanya muslimat. Ada harta benda, ada kelebihan-lebihan daripada harta, infaklah, sedekahlah, zakat dah. Ada pakaian lebih daripada 4 bulan, lebih daripada 40 hari ke kita tak pakai, tengok balik. Mana-mana yang perlu disita, bagi tu bagi cukup-cukup lengkap lah. Jangan bagi baju saja, kain tak ada. Jangan bagi hak zaman 40-an, 60-an, 70-an. Pernah dia orang cakap masa-masa banjir tu, buka-buka tengok seluar, dia bagi seluar hak si abang dia, hak Tok Wan dia dulu ni, yang dah kaki punya kembang macam tu. Zaman ni nak pakai kau macam tu? Dia jadi satu tempat. Itu bukan pemberian sedekah, itu nak buang tempat sampah sebenarnya. Sepatutnya tempat macam tu bagi recycle. Yang elok-elok saja kita bagi, baru nama dia sedekah. Ada baju beli tak pakai-pakai pun ada. Pakailah muslimat, rugi kita mati nanti orang lain pakai. Lebih baik kita pakai. Kalau berasa tak nak pakai, sedekahkanlah. Jangan tinggal sampai bertahun-tahun di tempat tu nak pakai. Bila nak pergi kuliah ilmu saja duk parti, tak ada baju nak pakai, suami pun heran. Tu yang 200 pasang duk sangkut tu tak mana? Benda apa yang duk sangkut tu? Kan? Akhirnya pakai baju yang tula juga. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Takut kita masuk dalam golongan membazir. Ulama menyatakan infak harta kekayaan di jalan Allah tidak boleh disifatkan sebagai pembaziran. Harta yang kita infak di jalan Allah fi sabilillah, sama ada zakat ke, infak, sedekah ke, Allah aku bagi ni aku tak cukup masa lagi. Kita tak boleh sifatkan sebagai satu bentuk kerugian ataupun pembaziran, tak boleh. Sebab adalah janji-janji Allah bagi orang yang menginfakkan. Saya pun ceritalah tadi, malaikat pun berdoa bagi orang yang berinfak. Jadi ulama menyifatkan orang yang
bersedekah, berinfak di jalan Allah. Muslimat ni paling ramai suka infak. Kalau di Arab sana pun, saya masa di Sana'a sana, masa tu Syekh Ahmad Yasin datang daripada Palestin. Syekh Ahmad Yasin yang mana merupakan, kita kata, ulama di Palestin yang kepala dia saja boleh bergerak. Dia di penjara, lama dia penjara. Keluar daripada penjara, lumpuh satu badan. Hanya kepala saja boleh bergerak. Bila my time dia baca ayat Al-Quran tentang infak, saya tengok muslimat-muslimat Arab masa tu, mereka ni bangun muslimat bukan bagi RM2 muslimat, keluarkan ni cincin, gelang, rantai, dibagi dalam satu bekas tu semata-mata untuk pejuang-pejuang Palestin. Saya kira muslimat Afalah semua buat macam tu lah kot, kan? InsyaAllah, insyaAllah. Masuk kata tak ada RM2, keluarkan aset yang paling berguna. Macam tu lah. Kita ni RM2 mungkinlah kurang kan, tapi insyaAllah kalau cerita bab emas ni, public gold ni, insyaAllah lah. Ustazah jangan risaulah kalau setakat 20 dinar tu, biasalah tu. Kan. Jadi keadaan-keadaan yang macam tu, kita infak ni memang apa yang kita sayang. Kalau yang kita tak sayang tu bukan nama infak, tu nama dia buang. Tak mau dah, tu yang bagi tu. Yang bagi ni bermakna apa yang kita sayang. Yakinlah tidak akan berlaku pembaziran bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Kemudian sekalipun diinfakkan ke semua hartanya, macam mana proses yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi macam saya kata tadi, perlu kepada kita ni satu keyakinan, jangan sampai kita tak dapat melihat yang mana satu keutamaan. Kita tengok dulu, dah bagi dah nafkah dan sebagainya kepada anak kita, pada apa yang sepatutnya kita keluarkan, barulah kita berikan. Jangan sampai itulah yang menyebabkan kita marah pada takdir Allah. Aku dah bagi, kenapa tak main-main lagi gantian dia? Aku dah bagi dah. Sebab kita tak faham apa maksud gantian daripada Allah itu. Bukan hanya berupa wang ringgit, boleh jadi berupa kesihatan, kesalehan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang jahil ini akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai maqam macam Sayyidina Abu Bakar mungkinlah tak sampai-sampai. Masya-Allah, tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar, umat Muhammad yang pertama akan masuk dalam syurga. Di kalangan umat Nabi Muhammad, yang masuk dalam syurga dia yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh pergi tak sampai ke arah tu, sampai ke takah tu? Boleh sampai tak? Bila dia umat yang pertama masuk ke dalam syurga, selepas Nabi Muhammad, Nabi yang pertama masuk dalam syurga diikuti Nabi-Nabi yang lain. Kemudian mai umat pula, umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam syurga. Siapa umat Nabi Muhammad yang mula-mula masuk syurga? Sayyidina Abu Bakar. Berarti perbuatan amalan dia di dunia ni hebat dah lah tu. Iman dia tak serata lah berbanding dengan iman kita semua ni. Allahu Akbar. Lalu kita nak mengikut tu, melihat kepada kemampuan yang kita ada, melihat kepada keyakinan yang kita miliki. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dah bagi, berarti redha kena ada. Jangan duk tunggu. Memanglah manusia ni tabiat dia, fitrah dia nak kepada ganjaran. Kalau Allah Ta'ala tak janjikan syurga, agak-agak nak buat tak? Tak sampai lagi makam nak cari redha Allah ni, tak sampai lagi kita ni. Betul tak? Agak-agak. Sebab makam nak cari redha Allah tu bukan makam kita lagi. Makam Nuh, para siddiqin, para awliya. Kita ni baru buat amal ibadah kerana apa? Kerana nak ganjaran daripada Allah, betul? Buat tinggalkan larangan Allah kerana takutkan azab Allah, itu baru makam kita. Tu. Tapi kita masih kategori ikhlas lagi. Duduk dalam kategori ikhlas, jangan bimbang. Tapi sampai satu ketika lah kita ni, Allah Ta'ala kata tak nak bagi apa-apa pun. Kamu buatlah macam mana pun, tak nak bagi apa-apa. Kita sampai tak makam tu? Agak-agaknya hak kata nak dapat ganjaran syurga pun
solat duk takhir waktu lagi. Apatah lagi nah? Apatah lagi kalau tak diberi ganjaran. Itu fitrah kita nak kepada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka ulama menyatakan juga infak pada jalan maksiat adalah pembaziran. Kalau tadi infak di jalan Allah bukan satu pembaziran, kalau berlaku infak di jalan maksiat adalah pembaziran. Ada orang donate, artis ni buat apa, kita kata apa, buat majlis amal, tapi dengan tarian, dandut dan sebagainya kan, kita pun donate. Kita kata matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tu cantik dah, nak bagi dekat warga tua, nak bagi dekat warga mas, nak bagi dekat anak-anak yatim, tapi jalan cerita dia tu tak cantik. Jadi matlamat tak menghalalkan cara. Kita yang ni tak apa-apa salahnya bagi sebab dia nak buat benda yang baik. Tak boleh, sebab matlamat dalam kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, satu. Yang kedua, kalau kita berinfak ke jalan kemaksiatan yang jelas kita nampak. Kita nampak lah, bagi dekat dia kejap lagi, dia akan keluar daripada clubbing lah. Dia miskin, tapi hidup atas sedekah orang. Orang nak bagi, tak apalah, dia clubbing pun bagilah, kesian kat dia, tak makan, tak apa, kita bagi. Maka itu satu pembaziran. Tapi kalau kita tak tahu, macam mana tu? Saya tak tahu ni bagi-bagi. Adalah orang cakap kata dia buat macam ni, buat maksiat atas. Saya takut juga lah duit saya tu diberi, dia buat benda-benda yang macam tu. Kalau kita tak tahu, sedekah kita dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu. Okey. Kata Ibnu Abbas, infaqun alfin fi sabilillah la yakunu israfan, wa infaqun dirhamin fi ma'siyatin yakunu israfan. Infak 1000 dirham di jalan Allah tidak dikira sebagai boros. Bagilah banyak-banyak, tidak dikira sebagai satu bentuk pemborosan ataupun pembaziran. Sebaliknya, jika infak walaupun 1 dirham, dirham dengan dinar lain lah, dinar tinggi sikit, dirham sikit je. Beza. Dirham sikit, dinar lebih tinggi lagi. 1 dinar bersamaan dengan 1200 seekor kambing lah, boleh jadi itu. Kita ada 1 dinar macam kita bela seekor kambing, lebih kurang macam itulah. Okey, infak 1 dirham pada jalan maksiat adalah satu bentuk pemborosan. Bila boros ni dia termasuk dalam kategori yang haram. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fikir-fikirkanlah berkenaan tentang infak kita, ataupun infak ke arah kebaikan dan infak ke arah kemaksiatan. Sebab hari ni muslimat, kita ni banyak juga terkeliru sebab penipuan di luar sana. Masya-Allah, tabarakallah. Skamer ni cukup banyak. Dia lebih arif daripada kita. Nama-nama kita ni semua ada dah dekat dia orang. Tinggal lagi Allah Taala bentengkan daripada mereka ni menembusi kita. Mungkin asbab doa kita, asbab doa orang yang ada di sekeliling kita. Ya Allah, jauhkanlah kami, peliharakanlah kami. Kan doa-doa yang dibaca oleh imam-imam masjid yang menyebut berdoa untuk orang ramai dan sebagainya. Imam tu pula imam yang saleh. Masya-Allah, tabarakallah, kita terselamat. Mohonlah doa daripada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penipuan, sebarang penipuan, dan jauhkan kita daripada orang-orang yang bakhil, ataupun jauhkan diri kita daripada sifat bakhil. Masya Allah, tabarakallah, wal'ayazubillah. InsyaAllah muslimat, ada soalan tak? Silakan Kak. Maksudnya okey.
Yang kalau kita dipanggil sebagai al-malul mustafad lah, zakat pendapatan kita kan, daripada situ kita dah selesai dah lah. Kita dah termasuk dah dalam tu. InsyaAllah. Biasanya al-malul mustafad ni diurus oleh majikan. Kalau kita ada majikan, memang akan dikeluarkan lah kepada pihak-pihak yang berwajib. Wallahu a'lam. Itu kita kena sendiri lah, kena buat sendiri. Ya. Kalau ada badan-badan yang dah potong sekalipun, insya-Allah kita dah berlepas tangan lah. Kita dah alhamdulillah settle lah. Tenang dah hati kita. Tapi kalau kita seorang businessman, kita kena settle sendirilah. Insya-Allah. Dan ada juga pejabat-pejabat zakat dia bagi balik berapa peratus untuk kita bagi sendiri kepada orang yang kita nak bagi. Orang perempuan ingatlah kalau suami dia asnaf dia boleh bagi tau. Sebab dia bukan perlu menafkahi suami dia yang kena nafkah kat dia. Kalau suami dia asnaf, termasuk dalam golongan asnaf, isteri dia je yang kaya raya. Isteri dia boleh bagi kepada suami dia. InsyaAllah masukkan golongan tu dalam golongan asnaf dan boleh diberi. Jangan bagi semua pula mentang-mentang lah. Kita isteri dia bagi semua. Sekurang-kurangnya 3 tu kena. Dalam mazhab Syafi'i 3 asnaf tu kena cari, kena bagi. Orang yang berhutang, hutang yang tak berjadual ni lah muslimat bagi. Tapi syarat bagi zakat ke orang jangan main. Kalau dia hutang dengan kita nak bagi zakat kat dia, ni dengan syarat aku bagi zakat bayar balik kat aku lah. Tak boleh. Kita bagi zakat ke orang ikut suka, terserah dia lah. Dia nak bagi kat kita balik sebagai bayaran hutang ke, ataupun dia nak bagi kat mana-mana, itu terserah. Tak ada persyaratan bagi orang yang berzakat. Okey, wallahu alam. InsyaAllah muslimat, saya rasa kita sampai di sini dulu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.